أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Soalan kita jawab akhir sekali deh. Soalan kita jawab akhir sekali. Kita baca kitab dulu. Kitabut Taharah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum taharah, pada nak menyatakan taharah makna membersihkan diri. Dan sama ada membersihkan diri daripada najis ataupun daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar, atau yang masuk dalam kata bahagian taharah. Jadi cara yang kita nak nak munajat ataupun nak ibadah kepada Allah, dia kena taharah, kena bersih. Ya ada juga kalau kita ibadat tak ada wuduk pun tak apa. Dah ada, tapi yang paling afdalnya, sebaik-baiknya waktu kita nak ibadat adalah wuduk. Orang panggil bersih daripada hadas. Contoh kita nak berzikir. Tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pergi tasbih tak ada wuduk pun tak apa, pergi Quran tak boleh lah. Jadi makna ketika tu pun seafdal-afdalnya baiklah kita ada wuduk. Ambil wuduk dulu. Macam contoh kita nak mengaji ni, pegang kitab. Dah kita pegang kitab ni, dah kitab tu tak ada ayat Quran, kita tak ada wuduk pun tak apa. Tapi yang sebaik-baiknya afdal ada wuduk. Lagi pula wuduk semasa kita nak mengaji itu sebagai adab semasa belajar ilmu agama Allah. Mana kata kita duduk dalam bersih. Itu dia. Kalau Quran, kalau tafsir ada khilaf. Tafsir Quran. Sekiranya kalau ayat Quran terlebih banyak daripada tafsir, wajib dia kena ada wuduk. Kitab tafsir, tapi ayat Quran itu terlebih banyak daripada tafsirnya, wajib kena ada wuduk. Kalau ayat Quran sama banyak dengan tafsir. Contoh ayat Quran 500 huruf, tafsir ada 500 huruf. Di situ ada khilaf. Kata setengah kena ada wuduk, kata setengah tak ada wuduk pun tak apa. Nampak tu? Sebab tu ya ada satu tafsir. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ni kata ulama, ayat Quran dengan tafsir nak sama banyak. Sebab tu sebaik-baiknya kita ambil wuduk kalau kita belajar ilmu tafsir. Tafsir Jalalain. Itu dia dah. Baik. Faslun. Ini suatu pasal. Ini panggil sebagai orang panggilnya kitab lah tu. Kan dah kitab tu ada faslun. Faslun ni kalau kita banding dalam Quran juga sebagai surah lah. Surah Al-Baqarah. Habis surah Baqarah. Al-Imran. Tu. Sebab apa? Ulama juga faslun ni supaya nak bagi kita orang mengaji ni ada semangat. Semangat macam mana? Baca habis satu faslun, masuk faslun yang lain pula, masuk masalah lain pula. Jadi kita ni semangat nak tahu pula, nak mengaji lagi. Tu dia. Kalau satu faslunnya ambil hubung, ya jemu orang panggil. Supaya juga dengan Quran dia ada surah. Habis surah Baqarah, surah Al-Imran. Habis Al-Imran, surah Nisa, surah Maidah. Kenapa? Kerana nak bagi gemar, nak bagi rajin, bagi semangat kepada orang yang membaca dan orang yang mengaji, yang belajar. Nampak? Pada faslun tu tak ada masalah apa. Faslun, ini suatu pasal. Gitu ya. Suatu pasal pada apa? Pada nak menyatakan alamat balik. Faslun, yani fi bayani alamatil bulu. Pada nak menyatakan alamat balik. Itu dia. Alamat balik. Orang ni nak baliknya, alamat dia ada. Baik.
Kata dianya. Alamatul bulughi thalathun. Bermula segala alamat balik itu ialah 3. Ada 3. 3 tanda nak tahu kata budak ni balik ke ataupun belum balik. Ada 3 tanda. Ada 3 alamat. Tengok. Di sini ni kalau kita faham bahasan alamat, dia jamak. Sebut kata jamak, ambil daripada 3 hingga siapa banyak. Tu mana jamak. Dah. Tu dia. Dan alamatul bulughi thalathun. Tengok alamat dia 3. Sebab tu mendatangkan alamat. Kalau 1 dia kata alamatun, tu 1. Tapi kalau musannif kata alamatul bulughi, dia tak sah tu, tak sah, orang panggil tak sah di segi ibarat. Sebab dia tak muafakat di antara mubtada dengan khabar. Alamat mubtada, salasun khabar. Ni nak bahas cara nahwu sikit. Tu dia. Maksud dianya alamat ataupun tanda-tanda bagi seorang tu baliknya ada 3 tanda. Nampak? Salasun ada 3 tanda. Tu dia. Dan 3 salasun di atas jalan ijmal, di atas jalan ijmal. Tu dia. Nah. Baik. Apa makna bulu? Bulu tu mana apa? Makna sapa kepada hak taklif. Sapa kepada hak taklif. Hak Allah Ta'ala nak tekan undang-undang di atas dia. Itu makna bulu. Balik-balik ni makna katanya sampai kepada hak taklif. Sampai kepada dan boleh jalan hukum di atas dia. Kalau dia tak semayang, berdosa. Kalau dia berzina, dia kena rotel. Kalau dia menikah dah, kena rejam. Musan ke tak musan dia ni. Kalau dia bercuri lebih daripada serobok dinar, kena kerak tangan. Itu mana taklif. Kena siapa hak taklif. Makna boleh memperlakukan hukum-hukum Allah apabila dia siapa balik. Itu makna balik. Tu dia. Duk cerita apa balik. Tu hikmat dianya. Boleh nak tahu alamat balik tak balik, tengok. Contohnya budak ni buat maksiat. Dan budak ni dia apa? Budak ni dia bercuri. Kita pegang dia. Tanya umur berapa ni? Dan umur 9. Oh, pandai bercuri dah 9 tahun pun. Tengok cik tengok no. Balik tak balik ni? Tengok-tengok. Oh, tak balik lagi. Tak balik. Ya qada orang panggilnya. Orang panggil nak mempermalu dia ya. Tak boleh lagi nak kat tangan. Sebab dia tak sampai pada hak taklif. Tak sampai kepada hak nak berlaku hukum Allah di atas dia. Itu makna taklif. Kita kira. Oh, siapa dah budak ni balik dah. Mana alamat balik? Kena tahu. Tu dia. Orang pencegah maksiat kena reti ni. 3 ni. Tak reti tak boleh jadi pencegah. Takak kok sen, nama hukum kok sen teruk. Tu dia ni. Nah. Kata dianya balik-balik sampai kepada hak taklif. Napa? Mana yang pertama? Al-awwalu. Yang pertama daripada 3 alamat ialah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Tamamu makna sempurna 15 tahun. 15 nisbah tahun. Umur dia sampai 15 tahun. Bagi pia ni fi dzakari nisbah kepada laki-laki dan perempuan. Fi dzakari orang panggil pasal makna nisbah mana? Fi makna pada asal dia. Orang ni orang panggil fi lil muqayasah dengan makna bin nisbah. Fi lil muqayasah makna bin nisbati ila zakari wal unsa, dengan nisbah kepada laki-laki dan perempuan. Kalau umur dia sampai 15, ketika tu dah balik dah budak ni. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. 15 tahun hak qamariyah ke hak syamsiyah? Hak qamariyatan, hak bulan, hak bulan ni. Bukan hak matahari dah. Nampak? Tu dia. Hak orang putih dak kira ni hak matahari, hak syamsiyah. Tahun ni 365 hari setahun ni dia kira hak syamsiyah. Dan adapun kita bulan Islam dia kira qamariyah. Qamariyah dia tak lebih pada 30. Hak 31 tak ada. Hak tu mana tak tahu. Tu dia. Dia amanata qamariyah wa 30 wa 29.
29 ataupun 30 tengoklah. Sebab tu kita ni nak puasa tengok nak bulan. Dah. Tu sumu li ru'yatiha. Tengok puasa dah olehmu kerana nampak anak bulan. Nampak anak bulan dah 1 Ramadan puasa. Dan waftiru dan buka lah oleh kamu dan raya lah oleh kamu apabila kamu nampak anak bulan. Anak bulan apa? Anak bulan Syawal. Pas bila nampak anak bulan tengok 29 ke 30 ke. Tapi 29 tu kena tengok anak bulan dah. Hari yang ke-29 tengok anak bulan. Kalau nampak esok raya. Tak nampak puasa lagi. Cukup 30. Bilangan bulan Islamnya 30 hari sebulan. Hak tu paling banyak dah. Tu mana dia kira nisbah hak qamariyah, hak bulan. Tu dia. Nisbah tahun ni 15 tahun nisbah qamariyah. Penisbah kepada laki-laki dan perempuan. Lepas tu 15 time. 15 cukup. Time. Ada time lah. Cukup kena. Ke berlebih kurang. Di sini dia khilaf ulama. Dia kata 15 tahun. 15 tahun ni. Wa emu qamariyah ke tahdidiyah. Tu dia. Sebab tu. Duk khilaf di antara para ulama. Kata setengahnya. 15 sanatani hak tahdidatan. Hak tahdidah. Hak tahdidah bittifaqin dengan ittifaq. Tak ada khilaf sini. Kata dianya 15 fi zakari wal unsa atau tahdidatan bittifaqin dengan tahdid. Tahdid mana? Cukup 15. 15 tahun ni cukup kena. Tak lebih tak kurang. Tu makna tahdid. Ada seminggu lagi nak cukup 15 tahun. Tak masuk lagi. Tak sapa lagi. Sebab nak tahdid. Ya tahdid gulawai bagi takrib. Berlebih kurang. Itu dia. Pas nak mula mana bila satu. Nak bila satu mana. Tengok ulama' dia kira. Nak bila satu. Kau kepala tubik. Kau duduk belah air tu. Kepala tubik sekarang ni bila dah? Tak lagi. Tak bila lagi. Ya bila semula bila di mana? Wa batida'uha min fisadi jami'il badani. Mula nak bila 1 2 3 4 hingga sampai 15 tahun ni iaitu mula daripada bercerai sekalian tubuh kanak-kanak daripada rahim ibu. Tu dia tu mana tahdid. Mula apabila beranak dah kuah tu bila 1 hari, esok 2 hari, 3 sampai sebulan. 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dengan sampai 15 tahdid. Kalau biasa umur, ya ada lagi. Kalau mari kalau keluar mani, itu lain pula. Ni nak kira hak umur dulu ni. Kalau biasa umur, dia kena sampai 15. Kalau hak lain tak ada lah. Malaikat sampai 9 tahun, mari tu tak balik juga. Orang panggil balik dengan kedatangan darah, kedatangan haid. Kalau tak mari, mandi pun tak. Ketika tu, orang panggil nak kira balik dia iaitu dengan siapa cukup umur dia 15 tahun. 15 tahun ni tahdid dah cukup molek dengan ittifaq ulama. Mana tak ada khilaf. Tu dia. Lepas dah. Habis kat tu. Tu yang pertama. Baca 15. Dia baca 15. 15. Sebab pun nak baca khamsu boleh tak? Khamsu asyaratu tak boleh. Khamsun asyaratun tak boleh. Sebab dia ada kaedah nahwu dia. Kaedah nahwunya al-adadu iza tarakkaba wajaba al-bina'u 'ala al-fathi fi sadri wal ajuzi. Isim adat apabila dia bersusung. Mana isim adat khamsa, isim adat asyara, yang isim adat apabila bersusung wajib dia kena bina di atas fath. Pada ajuk dan pada soda. Apa ajuk? Mana permula soda, mana khamsa. Asyarata apa yang ajuk? Nak baca cara baca dia nya. Nak baca khamsun asyaratun pun tak sakit perut pun dak kali. Boleh tapi salah kaedah orang panggil. Baca khamsa asyarata. Pas nak baca khamsata asyarata boleh nak buka pada khamsata tak boleh juga. Sebab orang panggil masuk dalam isim adat akafiyah. Ni kena ngaji kena hum. Nak ayat bisa dengar tak apa dah. Dan yang kedua, wasani, yang keduanya al-ihtilamu fi dzakari wal unsa
bermimpi dan mimpi apa? Mimpi keluar mani. Tu mimpi keluar mani. Kalau mimpi amak gajah tak apa, tak ada kira tu. Mimpi nak usik dia hatu pun tak ada kira ke. Hak kira kata baliknya dia mimpi keluar mani. Fi dzakari wal unsa, nisbah pada laki-laki dan perempuan. Bila kata dia mimpi keluar mani ni, litis'i sinina, dah 9 tahun. Umur dia 9 tahun. Dah, kemudian daripada 9 tahun atau umur 9 tahun ataupun lebih daripada 9 tahun, dia mimpi keluar mani. Ketika tu dihukumkan budak ni balik. Tu dia balik. 9 tahun pain ke lebih kurang. Di sini khilaf. Masalah mimpi dah ada khilaf. Masalah mimpi ada khilaf. Sebab tu mimpi ni 9 tahun kata Syekh Baijuri dan Syurbini dia kata tahdid. 9 tahun cukup. Mimpi umur dia 9 tahun cukup ataupun lebih. Dia mimpi keluar mani, baru dah dihukumkan balik. Maknanya kalau tak sampai 9 tahun cukup, ada sebulan lagi nak sampai 9 cukup. 8 tahun 11 bulan kita kata. Dia mimpi keluar mani. Adakah dihukum budak ni balik? Kata Syekh Baijuri dan Syekh Syurbini tak jadi balik. Di sisi dia lah. Adapun kalau di sisi Ibnu Hajar dan Syekh Islam, Syekhul Islam, yakni kena kepada Zakaria Al-Ansari. Tuai kitab Fathul Wahhab. Dan Ibnu Hajar banyaklah kitab dia ni. Majmuk kitab dia. Majmuk Imam Nawawi dah. Banyaklah kitab-kitab Syekh Ibnu Hajar ni. Ibnu Hajar kata taqribiyah, berlebih kurang. Jadi mana kalau nak sapa berlebih kurang ni makna kata nak sapa umur 9 tahun ada lagi 15 hari. Dia mimpi keluar mani, maka dihukumkan balik dah. Ada khilaf di sini. Tu dia habis kat tu. Ni Ibnu Hajar dan Syekh Ramli lain pula. Dia golek ke dalam fiqh Ibnu Hajar Syekh Ramli duk berlawan seumur. Kebanyakan masalah tak serupa. Dan khilaf di antara tu. Syekh Ramli dia katanya nisbah perempuan orang pakai takribiyah. Nisbah laki-laki dia pakai tahdid. Kalau orang perempuan dia mimpi, berlebih kurang. Makna kata nak sampai 9 tahun ada 15 hari lagi mimpi, dihukumkan dia tu balik. Kalau laki-laki ada 15 hari lagi nak sampai 9 tahun mimpi keluar mandi, dihukum tak balik lagi kerana dia kira tahdid. Ini di sisi pendapat Muhammad Ramli. Adapun di pendapat Syekh Ibnu Hajar, dia kata berlebih kurang, tak kira laki-laki perempuan, makna kata nak cukup umur 9 tahun tu ada 15 hari lagi maka mimpi keluar mandi, waktu tu orang panggil dihukum balik dah. Kenapa? Sebab apa? Dia gini. Takrib dia kira macam mana takrib? Berlebih kurang ni dia kira macam mana? Ni cara kira dia. Berlebih kurang ni mana? Sekurang-kurang suci berapa hari? Sekurang-kurang suci daripada haid perempuan. Sekurang-kurang suci daripada haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang. Dan sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Jadi campur dua tu 16 hari 16 malam. Tu makna berlebih kurang. Dia kira situ cara fiqhnya. Jadi makna kata nak sapa kepada umur 9 tahun ada 16 hari lagi dia mimpi. Mana hukum balik dah. Ada 14 hari lagi hukum balik dah. Kalau dah sebulan lagi tak hukum kata balik lagi. Kerana tak masuk dalam kata berlebih kurang. Kurang telajak tu. Nampak? Tu dia. Berlebih kurang ni kira sebanyak-banyak sekurang-kurang dan sekurang-kurang suci. Kena tahu ni. Kita di suami sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Tu dia. Hak golik, golik lain lah. Kebanyakan golik kita gak seminggu. Dah tu. Kedatangan haid tu seminggu, 8 hari. Tu dia. Dah, suci gak 23 hari. Tu kebanyakan. Golik orang panggil. Tu mana alamat yang kedua, ihtilam. Ihtilam makna mimpi. Tu dia. Habis kat tu. Tu dia. Baik. Tapi duk khilaf. Di sisi Ibnu Hajar dia katakan, falau wasala ilal qasabati.
Tapi pekoh dia kena dia bunyi keji sikit tapi tak apa. Nah, yang biasa dia. Falau wasala ila al-qasabati thumma 'ada ka ay yumsika dzakarahu 'inda ihsasihi bihi lam yablu bihi 'inda ibn Hajarin wa khalafahu ar-Ramli. Jikalau dah sampai ia mandi. Siapa mana ilal qasabati kepada batang zakat, kepada tak sapa dinu larilah, duk tengah. Mudah-mudah tu. Dah. Dia mimpi ataupun dia mimpi ni keluar tak keluar lagi, bau sapas kerak baru. Summa ada kama dia tahan. Tak bagi keluar mandi tadi tu. Di sisi berasa seorang tu. Maka tak jadi balik lagi. Ini pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Ibnu Hajar tak hukum balik lagi. Tu. Adapun menyalahi bagi Ramli. Syekh Ramli dia katanya tak kira. Dah kalau keluar sekerak tak keluar pun tapi dia berasa nak keluar mani dah hukum balik dah. Tu di sisi Muhammad Ramli. Tapi ulama dia kira apabila pendapat di antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Muhammad Ramli ada menyalahi, maka dipakarkan hak Syekh Ibnu Hajar, dimuktamadkan Syekh Ibnu Hajar. Tu kebanyakan. Tu dia. Tapi kalau orang Mesir dia pakai Syekh Ramli. Orang Mesir dia pakai Syekh Ramli sebab apa? Sebab Syekh Ramli orang Mesir. Adapun Ibnu Hajar ni dia orang Mekah, orang Makki. Pak tu orang Mesir tak pakai Ibnu Hajar pakai Syekh Ramli kata dia sebab orang Pakistan. Tu dia. Dan orang Pakistan ya, guna orang Pakistan dulu, dah taqaddum, orang panggil taqaddum mustatin dulu. Tu dia. Tak apa dah. Jadi makna kata nak pakai mana-mana tak apa, cuma dia ulama belaka ada dasar-dasar yang dia ambil tu. Tu dia. Tapi ulama dia kira dah apabila masalah bertentangan di antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, maka kuat pendapat Syekh Ibnu Hajar. Sebab tu tempat kita ni kebanyakan pakai pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kerana dimuktamadkan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Nampak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wasalisu al-haidu. Ini al-haidu fil unsa. Tadi haid, keluar haid. Keluar darah haid itu nisbah kepada perempuan. Bila litis'i sinina, bagi 9 tahun, lepas pada umur 9 tahun. Hak ni taqribiyah, hak berlebih kurang. Saat ni lah supaya saat ni. Itu dia. Maknanya apabila dah anak perempuan kita tak kira lah duk sekolah rendah ke, sekolah rendah ke apa tak kira lah. Dan dia tengok-tengok tubik darah. Dah kita dah kata kena gapo darah. Darah apa ni? Tengok umur dia berapa. Anak kita hisap lagi mari dia beranak pada pukul sekian. Dan hari tu pada tahun tu kira mari nak sapa umur 9 tahun ada lagi 10 hari. Dan ada lagi 10 hari, maka darah yang keluar tu dihukumkan darah haid. Apabila dah haid dia tu balighah orang panggil. Apabila balighah wajib kena tutup aurat. Kita bertepuh dengan dia batal wuduk kalau bukan mahram enggak. Tu dia, kalau dia tak semayang, dosa dianya. Baru umur 9 tahun baru tak kira umur 9 tahun pun. Tu dia, tu hukum orang panggil. Ada setengah-setengah kalau budak biasanya budak banyak besar, budak muda besar umur 9 tahun dah mari dah haid. Tapi kebanyakan umur lebihlah 12, 13, 14 baru kedatangan haid. Ya kira mana? Kira berlebih kurang agak. Berlebih kurang pasal ni lah, makna kata 16 hari lagi. Ada 16 hari lagi nak cukup umurnya 9 tahun ataupun ada 15 hari lagi ataupun ada 10 hari lagi mari darah, maka darah tu dihukumkan darah haid. Kalau ada sebulan lagi tak dihukumkan darah haid, orang panggil darah apa? Darah penyakit, orang panggil istihadah. Tak mana tak hukum balik lagi. Nampak tu dia? Itu dia. Dan haid darah haid ni ialah darah yang keluar daripada sedalam-dalam rahim. Min aqsa rahimil mar'ah. Darah keluar tu daripada sedalam rahim. Lagi pula darah ni orang panggil di atas jalan sihat. Ya keluar darah ni untuk nak mensihatkan tubuh kita ni. Itu dia. Pada waktu yang tertentu. Waktu tertentu saat ni lah. Sampai umur 9 tahun dulu. Maka dia keluar tu tiap-tiap bulan. Ada juga tak keluar 2 bulan sekali. Ya, ada macam-macam ni perempuan ni.
Sebab tu masalah haid tu payah juga. Dan kalau haid hak muqtadah ni tak apa, hak beradat ni tak apa hak tu. Hak nu hak besin mutahayyirah. Besin nak hukum tak boleh. Dah kejap mari, sekejap tak mari. Sejak merah, sejak hitam, sejak kuning. Ha tu susah orang panggil. Dia ada bab dia suku waktu tu. Jadi hak ni dah masa Imam Ghazali duduk mengajar. Dan Imam Ghazali duduk mengajar anak murid dia, lepas mengajar ada anak murid dia tanya. Tanya masalah apa? Tanya masalah haid yang mutahayyirah. Haid yang payah ulama nak hukum. Maka Imam Ghazali senyap tak jawab dak. Lah mana nak hukum haid ni? Dah haid ke darah istihadah. Haid ke darah istihadah. Masuk waktu Isya. Apabila masuk waktu Isya, dia semaya. Imam Ghazali itu imam. Allahu Akbar. Adik dia nama Ahmad. Dah nama Ahmad. Duduk belakang dia. Dah semayang-semayang. Tiba-tiba adik dia mufaraqah Imam Ghazali. Mufaraqah semayang suku. Mana mufaraqah cerah daripada imam. Selepas dah semayang, Imam Ghazali tahu kata adik mufaraqah dengan dia. Aku silap gapo kata dianya. Tak ada buat benda batal dak. Mufaraqah apa? Dia mengadu pada ibu dia. Masa tu ibu dia ada lagi. Wahai ibu, adik mufaraqah semayang dia. Nah, apa silap dianya? Dia panggil adik dia, dan Ahmad. Dia katanya, mufaraqah apa duk semayang jemaah dengan abang? Dia kata, tak mufaraqah kerana abang menanggung najis kata dianya. Tu. Najis apa? Dan dia katanya dia nampak di belakang di belakang abang ni penuh dengan najis, dengan darah. Terkejut Imam Ghazali. Sungguh semasa dia duk semayang tadi duk ingat masalah darah haid. Nak hukumlah mana haid. Ni orang panggil adik dia ni, dia orang panggil yang mengaji tasawuf dulu pada Imam Ghazali. Dan Allah Taala beri kasyaf, nampak. Tu dia. Lalu itulah Imam Ghazali kata, mu mengaji di mana ilmu ni? Dia katanya ngaji di Takyah, di Pok Cik, duk di hujung kampung tu. Dia kerja apa? Kerja duk jahit kasut. Duk jahit kasut. Tok Uru. Ilmu tasawuf. Nama Abu Bakar Al-Warraq. Imam Ghazali ngaji situ. Lepas daripada ilmu mengaji ilmu ni, ilmu tasawuf ni lah, baru Imam Ghazali boleh karang kitab Minhajul Abidin, karang kitab Ihya Ulumuddin. Banyak karang ilmu tasawuf. Bidayatul Hidayah. Banyak yang mengarangkan ilmu tasawuf, yakni selepas daripada berlaku peristiwa ni. Tu dia. Ya ada haid hak mutahayyirah, haid payah mun beza. Bes kat tu. Tu dia. Benar ni dia wajib di atas kita ni, atas suami nak tahu. Kena bagi tahu kepada isteri kita. Tak tahu nak hantar mengaji lah. Kita mengasuh anak di rumah. Napa? Tu wajib di atas kita dah. Tu yang ketiganya al-haidu fil unsa li tis'i sinin. Habis kat tu. Tu mana alamat balik. 3 alamat. Yang pertama siapa umur 15, nisbah laki-laki perempuan ataupun dia mimpi. Dia mimpi. Tu dia mimpi keluar mandi. Bagi umur 9 tahun, nisbah laki-laki perempuan ada berlaku. Ataupun haid ni nisbah laki-laki, nisbah perempuan saja ya. Laki-laki tak ada. Tu dia. Malaikat ada khunsa. Khunsa ada ke? Tu dia. Ada? Faslun, ini suatu pasal. Suatu pasal pada nak menyatakan istinja dengan batu. Istinja dengan batu. Dia tak ada cerita dak, tapi kita takdir lah tengok belakang lagi ni. Syurutu istinja'il hajari thamaniyatun. Kalau gitu pasal sini dia kena kata faslun fi bayanil istinja' bil hajar. Ini suatu pasal pada menyatakan istinja dengan batu. Sebab belakang lagi syarat-syarat istinja dengan batu. Tu dia. Dia gini cara ngaji ni, kaedah ni. Kita nak takdir gapo-gapo tengok depan dia dulu gapo nak bicara masalah apa. Tu cara kitab macam tu. Sepas ini orang paslon saja. Ini suatu pasal. Pasal apa? Nak menyata apa? Ia tak cerita dak. Cuma kita tengok, pasal nak menyata masalah syarat-syarat istinja dengan batu. Kita takdir faslun ai fi bayanil istinja bil hajari, pada menyatakan istinja dengan batu. Ini setengah daripada taharah istinja. Apa makna istinja? Istinja ni makna kata kita mengeluarkan izalatul kharijin najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Itu makna istinja.
Istinja pada lughah mana al-qat'u, mana membuang, mana memutuskan, mana istinja. Asal pada syarak, itu pada lughah. Pada lughah istinja mana al-qat'u, mana memutuskan. Adapun pada syarak ialah izalatul kharijin najis. Kita menghilangkan benda yang keluar daripada najis. Dah, kita menghilangkan benda keluar daripada najis yang melomor daripada faraj. Daripada tempat keluar tu. Daripada tempat keluar, tinggal daripada tempat keluar. Kita buai habis. Mana? Buai dengan apa? Menghilang dengan apa? Dengan air ataupun dengan batu. Itu dia. Dengan air ataupun dengan batu. Lepas tu, kita nak istinja dengan batu ni, mesti kena air tak ada dulu ke? Tak mesti. Bukan syarat dia dak. Bukan ilat situ dak. Kita kata air banyak rumah kita. Tapi kita nak istinja dengan batu, boleh ke tak? Boleh, tak nak masalah. Sebab itulah kitab Wisyahul Afrah kata kerana sekiranya kita duduk di tepi laut. Kita istinja, kita qada hajat tepi laut. Boleh basuh air laut, setiap laut banyak. Tapi malah nak turun nak basuh dengan air laut. Kita ambil batu, sapuh najis kitanya. Tapi syarat ada syarat belakang lagi. Kita istinja dengan batu. Boleh, tak ada masalah. Ambil air semaya, pergi semaya. Tak ada apa. Itu dia. Walaupun tak basuh dengan air sekalipun, tak apa. Dia bukan ilat dak. Dia tak supaya masalah tayamum. Masalah tayamum kena ada ilat dulu. Kena ada keuzuran dulu. Kenapa? Kena ada uzur dulu. Kalau kita sehat nak tayamum, tak boleh. Malaikat kita uzur. Tak boleh kena air anggota kita. Baru boleh tayamum. Ataupun tempat kita duduk tidak ada air. Baru boleh tayamum. Semata-mata tayamum tak boleh. Adapun masalah istinja dengan batu tak kira. Air banyak, air ada, tak ada. Boleh semata-mata kita nak istinja dengan batu. Tapi lebih mana? Istinja dengan batu dengan air? Lebih air. Gitu kan? Tapi yang lebih afdal lagi, kita istinja dengan batu dulu. Sapuh dengan batu, lepas tu kita basuh dengan air. Hak tu yang paling afdal. Yang paling lebih hak tu. Nampak itu dia. Habis kata. Hukum istinja ni, hukum istinja ni kadang-kadang wajib. Wajib istinja. Wajib istinja daripada tiap-tiap najis yang berlumur. Kita apa ni? Kita qada hajat. Ketika tu wajib kita nak basuh. Wajib kita nak istinja, kena menghilangkan najis. Dan yang kedua hukum sunat. Hukum sunat kita istinja ni apabila kita qada hajat. Lepas tu tempat qada hajat tak ada berlumur apa dak. Contohnya orang qada hajat tu kerah, berak kerah. Kering, tak ada apa. Wajib nak basuh tak? Tak wajib, sunat ya. Sebab dia tak berlumur. Kalau berlumur tak boleh lah. Kalau kena nampak najis ada, tak boleh. Dan ada juga makruh kita istinja bila ketuk. Ketuk bung, pergi jamai basuh. Itu makruh. Sebab itu anak istinja dak ketuk ni. Dia al-karahah minar rih. Patu ibah haruh kita nak istinja, haruh kita nak basuh, masalah peluh. Masa peluh ikut punggung kita ni basuh. Tu haruh nak basuh, tak apa tak saya basuh pun tak apa. Dia. Dan haram istinja bila? Apabila kita rapah benda kita nak istinja, kita curi air, tak boleh haram. Tadi dah. Habis. Tapi yang paling afdalnya ialah kita hipung di antara air dengan batu. Lepas tu nak basuh mana dulu? Dia kena istinja dengan batu dululah. Kalau kita masalah kita nak hipung, nak istinja dua perkara, air dengan batu, jadi kita kena buat batu dulu. Ambil batu, sapuh dulu, lepas tu diikut dengan air. Itu dia. Bish, kata dia. Lepas tu nak ada syarat dia. Syurutu istinja'il hajari samaniyatun. Bermula segala syarat bagi memadai istinja dengan batu ni ialah 8 syarat. Itu dia. Syarat terhenti di atas 8 syarat ni. Mana yang pertama? Yang pertama an yakuna bi thalathati ahjarin, bahawa adalah dengan 3 batu. Al-awwalu an yakuna bi thalathati ahjarin, bahawa adalah istinja tu dengan 3 batu. Dengan 3 batu ni bukan kait. Walaupun sebiji batu pun tak apa, tapi syarat ada 3 bucu. Mana 3 kali sapuh tempat lain-lain, tak apa tu. Itu dia. 3 batu pun tak apa, ataupun 3 kali sapuh pun tak apa.
Nampak? Tu mana syarat dia. Kalau kita sapu sekaligus, ambil batu sapu habis najis, tak ada lah najis. Lepas tu kena buat lagi 2 kali. Wajib kena buat juga. Kerana syarat dia. Walaupun suci dengan sekali sapu sekalipun, maka wajib kena sapa 3 kali juga. Itu dia. Ni orang panggil benda-benda ni kita tak ada beramal belaka ni. Pak kita banyak guna air. Dia kata. Puasa tak sedap atik sapu ni. Tu dia. Tapi tak boleh. Dia kena kata suci sebab hukum belah tu. Oleh kata tak suci apa tak boleh. Tak boleh. Sebab hukum syarak buatlah tu dah. Dengan batu suci juga. Tu dia. Dan boleh semaya seperti tu. Tapi berasa di kita ni tak sedap duk gatal. Tu dia. Ayyakuna bi salasati ahjarin, dengan bahawa dengan 3 batu ataupun dengan 3 kali sapu. Tu dia. 3 wajib 3 kali. Itulah kita kata apabila kita sapu 3 kali dah tak cuci lagi, wajib sapu 4 kali. Sapu kali yang keempat suci. Sunat kita sapu lagi wisapa 5. Kerana apa? Nak ambil sunat witir. Apa? Kalau sapu 4 suci, sapu lagi sapu 5. 5 panggil ambil fadilat witir. Kalau sapu 3 cuci dah, tak nak ambil sapu keempat dah, ya witir dah. Nampak? Itu dia. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyung qiyal mahalla, bahawa menyuci ia akan tepat. Itu dia. Dan menyuci ia istinja dengan batu ni akan tepat. Tepat saja. Dan tepat mana? Tepat najis itulah. Daripada kita punggung kita ke safah kita ke ataupun hasyafah kita ke hilang habis dah bekas dia tu. Dia gini, ya masalah kita istinja dengan batu ni, ya wajib menghilangkan air najis ya. Adapun tepat dia tu duk bau berbesin dia, ya tak habis tu. Malaikat kita nak basuh dengan air baru habis bau dia. Jadi masalah najis kita istinja dengan batu, habis dah air najis. Dan najis tu habis dah air najis tu, tapi duk berbau lagi. Tak apa dah tu, berbau ya tak kira. Sebab dia maksud dia kata dimaafkan kalau kita istinja dengan batu. Kalau kita istinja dengan air, basuh dengan air, wajib kena habis. Air najis pun kena habis, bau pun kena habis. Ya tak suka situ tu. Habis kat tu, tahu mana sikit lagi nak marah, tak ada air. Ni kena guna ilmu ni. Contohnya. Sebab ni kena berlaku, nak kiamat esok marah besar, berapa tahun. Pas marah tak ada. Najis, kena istinja seperti tu. Istinja apa? Istinja umpama batu ke ataupun benda yang kasar, benda yang melekatkan najis boleh berlaku. Bukan batu saja. Bil hajari wa nahwihi. Kata gitu. Dengan batu dan umpama batu. Gapo umpama batu? Tiap-tiap benda yang kasar. Tiap-tiap benda yang kerah, yang kasar, yang melekatkan najis. Ikut gapo apa? Lagi pula bukan benda tu benda yang dihormati pada syarak. Daripada makannya tak boleh. Itu dia. Walaupun makannya jin sekalipun tak boleh juga. Tak boleh. Buluh boleh tak? Buluh tak boleh. Ya nyata oleh kita. Al-qasab. Al-qasab na buluh. Buluh tak boleh. Sebab apa buluh tak boleh? Icing. Kalau istinja dengan buluh, kelekat lagi. Ambil buluh Allah, habis kok punggung. Apa keluar ni, yang icing. Tak melekatkan. Tak boleh. Sebab tu tiap-tiap benda yang kasar, yang menanggalkan najis. Baru boleh. Tu dia. Habis kat tu. Ya, pekoh habis dia dah. Bunyi-bunyi cemas sikit. Tapi tak apa, kena belajar wajib kena mengaji. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Alla yajiffan najisu, bahawa tidak kering oleh najis. Syarat kalau kita nak istinja dengan batu dan umpama batu, kita jangan widai najis tu kering. Kita qada hajat pukul 9. Dia basuh bila? Dekat nak sembahyang Zuhur baru kita istinja dengan batu. Tak boleh, dia kering dah. Apabila kering, dia tak lekat dah di batu. Malaikat gonyuh tubik darah tak apa. Tu mudarat pula. Kenapa? Tu dia. Habis kat tu. Ta'alla yajifa an-najisu, bahawa tidak, jangan widai kering. Mana? Lepas qada hajat, terus kita istinja selalu dah. Tu dia. Dia tak suka air tak apa. Air yang menanggalkan najis walaupun kering sekalipun. Kenapa? Habis kat tu. Tu dia. Dan yang keempat, syarat yang keempat, alla yang taqila,
bahawa tidak berpindah ia najis. Ni pindah najis. Mana kalau kita qada hajat, najis tu tak pindah dak, tak pindah macam mana? Dan tak menilih dak. Dengan masa kita berak biasa kerah molek. Kalau sakit perut jangan sebai. Sakit perut je habis bersembuh. Nah, hak tu nak sapuh dengan batu tak boleh dah. Sebab orang panggil dia melebihi daripada tempat yang keluar najis. Nampak? Tu dia. Dah Allah yang takila. Apabila dah dia tu berpindah, ketika tu wajib kena istinja dengan air semata-mata. Kena basuh dengan air semata-mata. Sebab tak boleh dah kita istinja dengan najis, dengan apa? Dengan batu. Kerana apa? Najis dia berpindah. Najis dia menilih. Tak boleh. Kalau kecing pun sama. Nah, kecing kita kecing. Dah, lepas tu air kecing milih lebih pada kek dia, lebih daripada hak dia, ketika tu wajib kena basuh dengan air semata-mata. Dan yang kelima, la yatra alaihi akharu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Hadis yang ke-12. Bismillah. Hadis yang ke-9. Tanda mana? Hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis riwayat daripada Aisyah. Siapa Aisyah ni? Katanya Ummu Abdullah, ibu bagi Abdullah. Tadi dapat anak seorang. Aisyah dapat anak seorang Abdullah. Dia mati kecil belaka anak Rasulullah ni. Tu dia. Habis. Sebab apa Allah Ta'ala hikmat anak Rasulullah ni mati kecil? Kata ulama'nya, dia jaga, bimbang, takut apabila dah anak ni besar, anak Rasulullah ni besar, katalah, lepas tu apabila takut apa? Takut dia cita-cita Rasulullah tu mati. Nampak harta banyak ni, pendapat terbanyak ni, bila je aku nak mati nak kaya saka. Tak boleh tu. Dia kukur selalu dah. Itu kata setengah hikmat. Tu dia. Tapi semua ni benda Allah Ta'ala takdir syiap belakang dah. Semua tu takdir qada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah tadi yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi. Menyuka ia Rasulullah. Tu dia. Menyuka akan Rasulullah at-tayammunu oleh menganan pada tana'ulihi, pada pakai kasutnya. Jadi Rasulullah ni suka kalau pakai kasut dia pakai sebelah kanan dulu. Orang panggil suka menganankan pada tiap-tiap benda yang baik. Pada pakai kasut dia pakai belah kanan dulu. Ni sunnah Rasulullah. Kalau kita pakai selipar kita pakai sebelah kanan dulu. Wa tarajjulihi, dan menyisir rambutnya, menyisir Rasulullah. Apabila Rasulullah nak menyisir rambut, dia mula sebelah kanan dulu. Wa tuhurihi, dan nak bersih. Nak bersih, nak ambil wuduk, maksud tahur. Nak ambil wuduk ke, nak mandi ke, dia guna sebelah kanan dulu. Kalau wuduk dia basuh sebelah kanan dulu. Dia basuh anggota kanan dulu, kalau tangan basuh tangan kanan dulu. Kalau kaki dia basuh kaki kanan dulu. Kalau masalah mandi junub, mandi wajib, dia basuh dia juru sebelah kanan dulu. Ambil juru sebelah kanan. Syikil aiman. Nampak? Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada kelakuan Rasulullah, sekalian Rasulullah. Semua tiap kelakuan Rasulullah ni, kalau masalah benda hak bila baik disyarak, maka Rasulullah dia taqaddumkan sebelah kanan. Dia mendahulu basuh belah kanan. Nak makan belah kanan. Tu dia. Dia ambil ke tangan kanan makan. Habis kat tu. Dia pakai kasut ni dia mula dengan kaki kanan. Tu makna tana'ulihi. Rasulullah pakai kasut dia mula sebelah kanan. Kalau masalah menyisir makna kata dia guna syikil aiman, sebelah kanan dulu. Minar ra'sihi fi tasrihihi wa dahnihi. Masalah dia bubuh minyak rambut,
Masalah dia sisir rambut, dia mula sebelah kanan dulu. Ni belah kanan. Nah. Wa fi tuhur, dan masalah bersih mula dengan tangan kanan dan kaki kanan pada wuduk, dan mula sebelah kanan pada masalah mandi. Tu dia. Nah. Sebab tu mula dengan kanan di sisi Imam Syafi'i iaitu minal mustahabbat, setengah daripada benda hak sunat-sunat. Benda hak sunat-sunat. Habis kat tu. Itu mana hadis yang ke-9 nak menyatakan sunnah Rasulullahnya ialah Rasulullah mulakan pada benda yang baik itu mula dengan pihak kanan. Itu dia. Jadi mafhum pada hadis ni, dan kalau benda tu benda yang makruh, benda tak molek, dah Rasulullah menggunakan belah kiri. Itu mafhum hadis. Dan apa mafhum hadis. Habis kat tu dan. Dan hadis yang ke-10. An-Nu'aymin al-Mujammir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Tengok. Hadis ni riwayat daripada Nu'aim al-Mujammir. Nu'aim al-Mujammir ni gelar dia. Asal makna Mujammir mana orang yang membakarkan kayu gaharu. Di mana Mujammir. Tu dia. Ya sahabat ni dia gelar banyak gelar dia. Dia kunyah dia banyak. Lakop dia banyak. Kunyah ni mana mula dengan abu-abu ni banyak juga. Nah, patu lakop gelaran dia. Dia panggil al-Mujammir. Dia orang yang membakarkan kayu gaharu. Makna orang yang suka bakar kayu gaharu, mana suka nak bau sedap. Kayu gaharu bau sedap. Dia ambil daripada mana? Ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan bahwasanya Rasulullah bersabda, inna ummati, bahwasanya umat aku ni, Rasulullah kata ummati, umat aku ni yud'auna yaumal qiyamah, diseru akan umat aku pada hari kiamat, dipanggil. Dan umat aku dipanggil pada hari kiamat, panggil apa? Ghurran muhajjalin. Ghurran, keadaan umat aku ni ghurran muhajjalin, mana orang yang putih oleh dua kaki dan dua tangan dia. Itu mana ghurrah, yang bercahaya, yang bersinar-sinar. Mana ghurrah tu mana orang yang bersinar. Dua tangan dia dan dua kaki dia, dan tepat-tepat dia melebih tepat ambil wuduk tu. Tu dia. Dan min atharil wudu'i, dari kerana bekas-bekas wuduk. Tepat-tepat dia ambil wuduknya, dia akan cahayanya, sinar bananya. Ini Rasulullah kata, ayat pada Siti Aisyah katanya, aku nak kenalkan umat aku, nak kenal macam mana umat Rasulullah. Wama nak kenal lah mana. Kadang-kadang dia tu bakit selepas pada wafat Rasulullah dah. Ya, aku kenal umat aku. Dan apabila dia ambil wuduk, dia ambil banyak, lebih pada hak yang wajib tu. Ketika tu, tepat tu akan bersinar. Anggota wuduk akan bercahaya, akan bersinar. Itulah tanda kata, aku kenal umat aku. Jadi makna kata kalau orang tu tak semayang, tak kenal. Tak nampak gelap macam hujan nak turun. Dah. Orangnya pok sinar bana Allah. Tu umat aku mari dah, kata Rasulullahnya. Rasulullah ni sangat-sangat cinta pada kita semua ni. Mengalir air mata Rasulullah. Dia ingat pada kitanya. Dia katanya, sahabat tahu tak? Dan kalangan orang yang lebih daripada hamba-hamba Allah siapa? Malaikat, kata sahabatnya. Betul, malaikat ya sentiasa taat. La ya'sunallaha ma amarahum. Ya tak pernah buat benda hak salah lagi. Buat hak Allah Taala perintah semua malaikat ni. Tu dia. Betul. Patu pia lagi. Rasulullah, ya betul Rasulullah. Rasul ni pesuruh Allah, utusan Allah. Betul lah, kerana Allah Taala wahyu pada dia. Semua Allah Taala ajar. Sahabat, betul juga, kerana mu ni duduk sekali dengan aku. Aku boleh ajarmu apa yang benar, benar hak tak benar. Tapi ada lagi selain daripada kamu.
Diam semua sahabat diam. Iyo lagi ni. Dah, Rasulullah tunduk. Dah mengalir air mata Rasulullah. Dia katanya, mereka yang bakit selepas daripada wafat aku, tapi dia beriman dengan aku, dia beramal dengan sunnah aku, waktulah hamba aku yang lebih juga, kata dianya. Kita tak jumpa dengan Rasulullah. Tapi kita beriman dengan Rasulullah. Kita itibakkan sunnah Rasulullah. Itu dia. Kenapa? Rasulullah nak kenal juga. Kenal. Apabila kita semayang, apabila kita ambil wuduk, ia akan percayalah. Dan tempat-tempat wuduk tadi tu. Baik. Famanistata'a minkum, maka siapa yang kuasa daripada kamu ayyutila ghurratahu, akan bahawa memanjang melebih akan ghurrahnya. Dia boleh puasa, kita basuh sampai sekat ni, tu mana ghurrah lebih. Hak wajib sampai di siku, tapi kita melebih atas ni. Tu dia. Maka falyaf'al, maka hendak kamu buatlah akan dia. Yaf'al ni mana nadban sunat. Dia panggil falyaf'al, orang panggil dia menunjuk tak amal, falyaf'al, maka dia masuk lamul amri ke, hendak buatlah oleh kamu. Mana buat di atas jalan nadban sunat. Tu dia. Ni panggil setengah daripada kelebihan. Yang mana Allah Ta'ala nak bagi orang yang bersinar-sinar muka dia, kaki tangan dia, apabila dia ambil wudu. Makna orang yang mulazamahkan sembahyang. Lebih ni kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi pada umatnya. Sekatu dulu kami kata wa fi lafzil muslimin raaitu Abu Hurairah yatawadda wallahu a'lam. Ada soalan katanya, kalau orang perempuan, macam manakah orang perempuan ni, nak mari masjid tu boleh ke tak boleh? Tu mana masalah dia. Nak semaya di rumah ke, nak semaya di masjid? Boleh tak boleh ke perempuan mari masjid? Tu mana maksud daripada ni? Tu dia. Wanita semaya di masjid ada banyak ustaz katanya beberapa orang yang menyatakan seafdal wanita tu semaya di rumahnya. Nampak? Jadi ada satu hadis Nabi SAW yang bersabdanya lam yamna. Tuan tak ingat hadis ni? Lebih kurang aja. Jangan kamu menegahkan ahli kamu datang kepada masjid. Jadi mana kata Rasulullah tak larang kalau orang perempuan nak semaya berjamaah. Itu dia. Sebab Rasulullah kata jangan menegahkan ahli kamu dia nak pergi masjid, jangan tikah biar lagi. Tapi di situ ulama ya kait banyak. Dan nak pergi masjid sekiranya tidak ada fitnah. Tu kalau nak pergi masjid juga tapi tengah-tengah jalan tu dah duduk bebas kepada laki-laki yang tak sagi. Siapa yang jalan? Bebas. Dah duduk telefon nak main WhatsApp dengan laki lain. Haram tu tak lagi. Tu dia. Kalau dia tak ada apa selamat. Lepas tu pula, sebelah perempuan pun asing, tanda perempuan pun asing, dapat ambil wuduk perempuan pun asing. Ketika tu, afdal lah mari masjid. Sebab dapat pahala jamaah. Tu dia. Tapi jangan ganggulah kerja-kerja di rumah. Lama mari masjid. Suami balik kata, mana nasi? Tak menanak lagi ya, baik. Tak boleh kata. Sebab tanggungjawab kita di rumah. Tiba-tiba, suami kita tak apalah nak pergi semaya. Kita pergi semaya sama-sama, jom. Naik kereta. Tak apa, tak ada masalah. Apabila selamat di jalan tak menimbulkan fitnah boleh. Habis kita pun nak rasa nak dengar juga orang duk tazkirah, duk kuliah di masjid. Tak ada apa, tak ada masalah, mari pun tak apa. Sebab Rasulullah kata lam yamna, jangan kamu tegahkan ahli kamu datang kepada masjid. Tapi situ ada kait banyak lagi syarat-syarat dia. Tak boleh pakai bau-bau, dah kena tutup aurat. Ni mari masjid pakai outfit. Pakai apa? Sejak telekong dia bubuh dalam beg. Tu tak boleh lah tu. Orang panggil menimbulkan fitnah. Tu dia. Nampak? Habis kat tu. Banyak kita panggil benda-benda yang menimbulkan fitnah ni banyak. Tu dia. Tu dia. Sebab tu dah. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Cuma tak inilah syarat-syarat dianya. Jangan timbul fitnah dan jangan tergagal. Orang panggil kerja di rumah tanggungjawab isteri tu, tak apa. Diharuskan. Rasulullah kata jangan tegah. Jangan tegah nak boleh marilah. Tapi mari tu syarat sikit.
Wallahu a'lam. Betul ada soalan apa lagi? Kosongkan. Baik. Tak ada masalah. Jadi masalah kita pergi pada tempat yang terlebih afdal, orang panggil. Sebab tu di situ tu bukan pula masjid. Kalau masjid tak boleh membatalkan, tak boleh menghampakan jamaah. Ni surah tak ada masalah. Lagi pula kita nak pergi mana? Pergi majlis ilmu di sana tu. Tu dia. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tak ada buat Jumaat dak lah. Tapi kita ni buat Jumaat lah. Tak boleh. Jadi tak buat tu syarat dia tebak. Pindah pada masjid baru. Dia masjid ni bukan mesti buat Jumaat sama-sama dak. Masjid asal masjid mana tempat kita sembahyang berjamaah. Jadi masjid boleh iktikaf. Nak buat tak Jumaat nak buat tak buat tu masalah. Kalau ada Jumaat tempat lain dah kita buat Jumaat di sana tak ada masalah. Cuma kalau masjid tu tak ada di lain, kita tak ada buat dak Jumaat situ. Tak boleh berdosa sungguh tu. Ni kita ada masjid baru buat. Lepas tu sini pun kita pindah sana. Sini sepik lagi apa kita pindah di sana tak ada masalah. Tu dia. Cuma nak bila Jumaat tak boleh. Orang tua ni kata, aku tak benar. Aku ni dah buat masjid ni lama ni. Tak boleh tu. Pun buat sini. 10 orang pun tak apa buat. Tak boleh. Kena buat di sana. Wallahu a'lam. Betul. Kena buat. Sejak masjid ini, walaupun kita tak buat dah Jumaat, tapi masjid tetap nama masjid. Siapa bila-bila siapa kiamat tu. Masjid ni. Walaupun masjid utuh dah, ada dinding ya. Masuk masjid kena buat tahiyat. Masjid ni masjid lama dah kita kata. Masjid tu zaman Syekh Daud tu kita kata. Apa ni dinding apa? Dinding bata tu. Masuk masjid kena buat tahiyat kerana dia tetap masjid. Walaupun tak buat Jumaat pun dia tetap masjid. Apabila masjid, nama masjid, ia ada adab dia. Adab dia apa? Ialah tahiyat. Apa makna tahiyat? Membesarkan masjid. Itu dia. Sebab tu kalau masjid, tak boleh kita nak mengkotor, nak menajiskan. Walaupun masjid lama, kita nak tamak kambing dalam tu boleh tak? Berdosa haram. Nak menajis. Itu dia. Contoh, kalau kita ada rumah kita luar. Bilik ni kita niat masjid. Apabila kita niat masjid dalam rumah kita, bilik kita niat masjid, mana hukum dia masjid. Apabila hukum masjid, kita nak masuk, nak dalam tu, boleh kita niat iktikaf. Boleh kita semayang, boleh kita apa? Boleh kita niat iktikaf. Orang hak kedatangan haid nak masuk dalam tak boleh. Sebab dihukumkan masjid. Walaupun dalam rumah kita, satu ruang kita niat masjid. Tak ada masalah. Itu dia. Ja'altu hazal buq'ah masjidan, kita kata. Sahaja aku jadi tempat ni jadi masjid. Jadi ketika tu hukum jadi masjid. Apabila masjid ni power dia sampai ke langit ke-7 dan bumi yang ke-7. Tu hebat masjid. Wallahu a'lam. Atau ada apa lagi? Waalaikumsalam.
Baik. Alhamdulillah. Nah, masalah semayang kalau kita cari nas hadis dia tak ada. Masalah usul memang tak ada. Cuma apakah ulama-ulama kita Syafi'i yang menghukumkan kata mustahabun wa yusannu sunnah mustahab, kita kata usalli belum daripada kita niat. Lain daripada masalah haji, masalah puasa atau ada hadis. Rasulullah pendirian niat, dia usalli, dia kata nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ada atau ada nas. Mana sebelum pada niat Rasulullah kata dulu. Masalah apa? Masalah haji. Masalah puasa. Nah, nawaitus sauma, ada hadis. Rasulullah kata dulu, lapar dulu baru dia niat. Tapi masalah semayang usalli tak ada, dalam hadis tak ada. Cuma ulama ambil daripada manakah yang mengatakan hukum usalli itu dia sunat. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, dia guna kaedah kata menolong di atas benda kebaikan. Nisbah kepada orang yang susah nak niat. Dah, bayar niat. Allah. Usalli dulu. Usalli faradhal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allah saja aku sembahyang fardu maghrib. Akbar, mudah niat. Oh, kalau gitu hukum dia sunat. Sunat usalli kerana nak tolong di atas apa? Nak tolong di atas benda baik. Apabila ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maksud itu. Menolong di atas benda baik. Itu dia. Boleh tak kita nak qiyas ha? Nak qiyas mana? Rasulullah kata itu nawaitul ahram tu biha nu. Rasulullah berlafaz masalah ihram, masalah haji, masalah puasa, boleh tak nak qiyas macam tu, boleh ke tak? Tak boleh qiyas masalah ni. Sebab apa? Semayang dengan puasa mana mari dulu? Semayang mari dulu. Jadi semayang mari dulu, puasa mai kemudian. Nak qiyas hak semayang di atas puasa tak boleh. Orang panggil qiyas ma'al farid. Wusak qiyas belah tu. Kalau kita qiyas puasa di atas semayang tu tak apa. Tapi semayang mari dulu daripada puasa. Cuma ulama mengatakan sunat sebab nak tolong mudah masuk niat. Orang panggil. Tu jelah. Tak saya usul ni. Tak saya usul ni tak ada masalah. Bukan kata batas semayang pun tak. Tu panggil bertika masalah benda ni. Tak ada masalah. Orang kata tak usul ni sah tak semayang? Sah. Sebab hak wajib tu niat. Cuma tolong tak benar baik. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Orang tu susah, kita bantu dia, boleh pahala tak? Boleh. Kalau kita bantu benar baiklah. Orang ni susah, kita bantu dia buat maksiat, berdosa kita bantu dia. Kerana benar jahat. Dia. Orang panggil masuk dalam kaedah al-wasail. Al-wasailu hukmul maqasid. Benar wasail ni mana? Tepat nak buat tu apa? Tepat nak buat tu baik, maka jalanan pun baik. Tepat nak buat tu benar baik, mana jalanan pun baik. Itu dia. Tu ulama yang menghukumkan macam tu. Itu dia. Dan wallahu a'lam. Yalah, sebab Arab usalli dia reti dah mana dianya, yang menghadiri dia. Dan usalli itu bahasa Arab ada sahaja aku semaya fardu maghrib. Yang mana masa dia ada usalli mana? Kita apa tak ada masalah. Tak saya usalli kalau kita mudah niat. Tapi kalau kita tak niat jadi tak masuk macam mana? Kita biasa macam tu. Usalli juga tak ada masalah. Gitu. Dah. Jadi benda-benda ni tak payah bertikar siapa isu besar-besar dah lah. Nu bertikar masalah orang tak mari masjid ni sebab pun nu aku boleh bertikar. Ni dia bertikar masalah usalli, masalah doa habis. Tak siapa sebab benda khilaf tak habis. Imam Malik kata mana? Dah. Kullun radun wa mardudun. Rasulullah Imam Malik yang di Madinah di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kullu radun wa tiap-tiap orang ni ada rak merak gi mari illa li sahibi hadzal qabr. Dia tunjuk pada kubur Rasulullah. Malaikat orang ni seorang yang tak ada orang rak. Malaikat Rasulullah tak ada siapa rak. Hak lain merak. Mazhab tu katalah ni, mazhab tu katalah ni. Itu dia. Cuma tengok tempat-tempat dia. Jangan timbulkan besar-besar sangat. Benda khilafiyah ni dia tak habis. Itu dia. Wallahu a'lam. Atau ada apa ni? Nak klik dah ni.
Baik. Semua-semua ni benda ni mana tak orang ulama-ulama dulu ya buat. Nah, kita bahas satu-satu. Baca Yasin, baca apa? Baca Quran. Malam Jumaat malam apa? Malam yang lebih. Afdalul ayyam yaumul Jumaah. Ya, setiap hari penghulu bagi hari Jumaat. Hari Jumaat ni duduk biasa semua tak ada baca apa duk. Kalau hari raya, kita contoh hari raya. Hari raya pun kita bakar baju hak kemarin. Kita bakar baju biasa, tak ada apa baru dak. Dak hari raya baju di pasar habis. Bakat nak bakar hak molek belaka. Dah, bakar baju lagi, kasut hak ada dah tak jadi nak beli baru. Dah, hak RM50, tak molek hak 100. Nak menghiasi hari raya. Pas tiba-tiba kita hari Jumaat Rasulullah dah katanya sayyidul ayyam yaumul Jumaah. Hari Jumaat. Lepas tu kita nak baca Yasin tak boleh kan? Yasin Rasulullah kata qalbul Quran, hati bagi Quran. Tu ya orang dulu ya buatnya, mai pilih hak lebih. Nak baca sekali khatam tak gerak. Wajib tak baca cerak. Kata wajib selalu dah. Nah. Pak dia kata sebab apa ambil baca Yasin? Sebab Yasin apa? Yasin tu qalbul Quran, hati bagi Quran. Hati ni hak lebih sekali tak gitu kan? Hati benar lebih munasabah dengan malam yang lebih orang panggil. Nak baca lain tak boleh Boleh tak ada masalah. Nak baca surah Kafirah molek lagi. Nah, hak tu ada hadis pula. Tu dia. Nak selawat nak pun boleh tak ada masalah. Ni tak sah belaka selawat apa tak sah. Tu jadi masalah. Nah, buat dak duk macam-macam duk kata. Baik, doa apa dak? Doa awal tahun akhir tahun. Doa mana apa doa? Doa makna kita tadarruk dengan Allah. Sebab tu doa ad-du'a mukhul ibadah. Dan doa ialah orang panggilnya otak bagi ibadah. Mana baguslah doa ni. Pada doa awal tahun. Tahun baru kita doa masalah apa ni timur salah kena doa awal tahun ni. Ya gini. Apa ni tiap-tiap benda ni yang Rasulullah tak buat tu panggil bid'ah. Cuma bid'ah dia ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Mana bid'ah hasanah? Semasa Rasulullah dia semaya apa? Dia semaya tarawih 8 rakaat. Nah, semasa Rasulullah semaya tarawih 8 rakaat. Apabila sampai di zaman khalifah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar buat apa? 20. Rasulullah tak buat 20. Rasulullah buat 8. Jadi Sayyidina Umar buat 20. Kalau Sayyidina Umar katakan, "Ni'matul bid'ah hazihi." Sebaik-baik bid'ah ni benar ni, buat 20 ni. Mana tu bid'ah gak tu? Benar Rasulullah tak buat. Pasal Allah ke? Pian hukum kata Sayyidina Umar neraka. Tak ada radhiyallahu anhu. Dah gitu kan? Tu mana tu semua tu. Kalau malas tak buat dia, itu sebenarnya. Kalau malas tak buat. Gaji mari buat. Tak ada salah. Baca Yasin, Quran, qalbul Quran. Awal tahun Islam. Ning tahun Krismas agak macam-macam dia buat blok kek. Hatu tak ada bid'ah. Tu lebih. Ada lebih pada bid'ah lagi. Sambut hari orang lain pula. Tu masalah dia. Tak ada apa saja. Ya dia nak kecek, nak sedap dengar gitu ya. Tu dia. Semua benda orang ulama buat dulu ni, semua dia teliti habis belakon. Dah. Cuma kita mari dia buat semula awang ngaji jadi arak gak. Dah reti hadis patah dua gak, macam-macam nak tikah halu. Tu dia. Kalau di sana tu, mula-mula gitu, kitab faridah tak boleh bakar. Kitab musalli tak boleh bakar, kena bakar kata dia nya. Tengok teruk. Nah, pas dia ni ngaji mana mula? Ngaji di ulama tu juga. Tu dia. Itulah masalahnya. Nah. Tu dia. Jadi mudah-mudah kita fikir benar ni bagus ke tak bagus. Benar bagus, tak sila. Nah, benar tak bagus jangan buat. Tu dia. Wallahu a'lam. Dah. Duduk situlah sini. Ada. Lepas tu apa lagi ni? Ada. Lepas tu di sana ni nak buat Maulid Rasul ni 17 bulan 12. Panggil sekali nak resmi pondok baru ni lah. Kalau dia nak boleh pergi jalan sana. Lepas tu kalau ada hak dia nak bagi wakaf-wakaf apa ni masih terbuka sebab banyak lagi benda nak buat cuma kita nak guna dulu tu ya. Dah.
Pia-pia wasa nak ingin weh, wasa dapat rezeki banyak nak wakaf tak ada masalah. Bila-bila masa boleh. Tadi ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halala wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.